Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Fazilah Lubabul Bolkiah, binti ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzadin Waddaulah berkenan berangkat mengendalikan kem bola jaring bagi kanak-kanak berumur 6 hingga 15 tahun. Kem bola jaring selama 3 hari bermula hari ini. Hampir 100 orang peminat bola jaring mendaftar menyertai kem semasa musim cuti persekolahan. Kem tersebut berlangsung di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Fazilah Lubabul Bolkiah berangkat ke kem tersebut selaku pemudah cara atau fasilitator bagi Persatuan Bola Jaring Brunei Darussalam untuk memberikan latihan asas mengenai teknik dalam sukan bola jaring. Juga menyertai kem bola jaring bagi melatih para pemain cucunda ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Yang Amat Mulia Pengiran Anak Rahimah Sanaul Bolkiah, binti Pengiran Maharaja Setia Lelardi Raja Sahibul Irsyad, Pengiran Anak Haji Abdul Rahim. Kem bola jaring ini akan diteruskan esok dan Ahad ini di tempat yang sama. Pelbagai isu berkaitan dengan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dibahaskan pada hari kelima mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-17 Majlis Mesyuarat Negara bersidang hari ini. Untuk mengikuti laporan khas sidang mesyuarat tersebut, kita bersama Nur Baizura Andy. Terima kasih Muhammad Noh dan Haryanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mesyuarat pertama dari musim pemesyuaratan ke-17 Majlis Mesyuarat Negara meneruskan sidangnya hari ini dengan membahaskan peruntukan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri bagi tahun kewangan 2021-2022. Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Sri Kerna Datuk Sri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong ketika membentangkan mukadimah peruntukan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri menjelaskan kementerian tersebut akan terus merancang dan melaksanakan inisiatif-inisiatif strategiknya untuk merealisasikan hasrat kerajaan dalam mengukuhkan kedayatahanan sosioekonomi di samping memelihara kesejahteraan dan keamanan negara Brunei Darussalam. Menurut Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, salah satu fokus utama yang dirancang ialah meningkatkan produktiviti negara yang melibatkan institusi mukim dan kampung. Yang Berhormat menjelaskan kementerian tersebut sedang giat melaksanakan beberapa inisiatif antaranya dengan memperkenalkan sistem e-undi. InsyaAllah dengan adanya penggunaan aplikasi undi ini, di samping tata cara mengundi secara konvensional menggunakan peti undi, ianya diharap akan dapat membantu pengisian jawatan kosong penghulu mukim dan kampung pada tahun ini. Dengan pengisian jawatan penghulu mukim dan kampung secara tetap, diharap penghulu mukim dan kampung berkenaan akan dapat menerjui kepimpinan sebuah mukim dan kampung dan berusaha untuk memajukan sosioekonomi mukim dan kampung, di samping berusaha untuk memupuk dan mewujudkan masyarakat yang hidup bersatu padu dan memeduli hal ehwal kebajikan, kesejahteraan dan pemedulian anak buah mukim dan kampung. Dalam menyediakan kemudahan dan infrastruktur yang mampan dan berdaya tahan untuk kesejahteraan awam dan perkembangan ekonomi, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri menjelaskan kementeriannya sedang giat melaksanakan Sistem Immigration and National Registration INRS dan National Labour Management System NLMS yang akan digunapakai tahun ini. Sistem tersebut dihasrat akan mengukuhkan lagi aspek security di pos-pos kawasan
kawalan di negara ini dengan penggunaan biometrik. Dengan sistem tersebut itu nanti diharap akan dapat meningkatkan tahap perkhidmatan kepada orang ramai dalam berbagai perkhidmatan seperti pendaftaran kad pengenalan, pasport, pendaftaran kelahiran, kematian dan penggunaan biometrik di pos-pos kawalan. Sistem ini juga akan memberi kaedah pembaharuan di dalam proses dan kebenaran mengeluarkan visa dan pas kerja serta perkara-perkara yang berkaitan dengan warga negara asing yang bekerja di negara ini dengan lebih efisien dan teratur. Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri akan melaksanakan program transformasi kedua 1K1P dalam masa terdekat selepas pelaksanaan program transformasi pertama tahun lalu. Menurut Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, program tersebut antara lain bertujuan bagi meningkatkan usahawan yang lebih kompeten dan menjadikan produk 1K1P yang berkualiti. Selain daripada pemberian kursus dan latihan, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri melalui Jabatan Daerah secara berterusan juga ada menyalurkan bantuan modal sama dalam bentuk in-kind maupun grant kepada pengusaha-pengusaha IKIP. Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri telah memperkenalkan grant keusahawanan yang dikenali sebagai Belia Membangun dalam menggalakkan penglibatan belia dalam bidang keusahawanan dan perekonomian serta meningkatkan penyertaan usahawan-usahawan yang berdaftar dan bernaung di bawah Majlis-Majlis Perlindungan Mukim dan Kampung. Bagi menjawab persoalan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Awang Iswandi bin Ahmad mengenai kampung air, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri menjelaskan. Bandar Sibagawan Master Plan ada projek yang bernama revitalisasi kampung air. Dan di dalam projek revitalisasi kampung air itu terdapat beberapa projek ataupun rancangan-rancangan yang dikenal pasti. Cuma tidak semua projek-projek ini akan dilaksanakan oleh kerajaan. Umpamanya kita mempunyai tempat yang dikenal pasti sebagai hotel, mangrove spa dan sebagainya. Termasuklah juga membaik pulih keadaan rumah-rumah di kampung air itu supaya dapat menjadi tourist attraction. Isu anjing liar juga menjadi tumpuan ahli-ahli Dewan dalam menjawab persoalan isu anjing liar yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Awang Haji Ramli bin Haji Lahid dan Yang Berhormat Pangeran Haji Muhammad bin Pangeran Haji Osman alias Othman. Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri menjelaskan beberapa usaha dilaksanakan oleh lembaga bandaran dan jabatan-jabatan daerah bagi memastikan orang ramai yang memiliki anjing untuk mendapatkan lesen. Pihak kerajaan jelas Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri menghargai perkhidmatan yang disediakan oleh NGO untuk menangkap anjing liar. Hanya satu NGO yang bekerja pada masa ini, mereka tidak berupaya kerana NGO ini menggunakan keuangan, terpaksa menyediakan keuangannya dari penyumbang-penyumbang bagi tujuan memberi makan anjing, bagi tujuan untuk merawat anjing-anjing itu, walaupun ini anjing liar, ke klinik-klinik haiwan. Dan sehingga ini kurang daripada 500 ekor baru dapat ditempatkan di sana. Jadi kita berharap ini sebagai satu komuniti sumbangan pihak NGOs kepada masyarakat dalam sama-sama memikul bebanan mengurangkan anjingannya. Mengenai isu mendatangkan pembantu rumah yang ditimbulkan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Pendekar Alam Datuk Paduka Seri Awang Haji Hasrin bin Datuk Paduka Awang Haji Sabtu. Ini respon Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Berkaitan dengan amah ini, domestic helper, kita membenarkan sekiranya ada
majikan ataupun orang yang ingin memindah transfer dalam negeri. Oleh kerana mereka ini tidak dapat balik ke negara asal mereka, tetapi mereka kalikan mau bertukar majikan, itu dibenarkan. Tetapi prosesnya samalah macam proses sebelum COVID, prosedur-prosedurnya. Ataupun satu lagi, mana-mana pembantu rumah yang sudah balik bercuti dulu, kemudian tidak dapat balik kerana COVID, mereka ini dibenarkan sekarang ini untuk balik kemari, tetapi mestilah mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pihak kerajaan, termasuklah juga isolation apabila mereka ini tiba di Brunei. Selain daripada swab. Dewan menangguhkan sidangnya petang tadi dan akan disambung esok Sabtu pukul 9.30 pagi. Dalam mematuhi garis pandu keselamatan di dalam situasi pandemik COVID-19, orang ramai boleh menyaksikan dan mendengar persidangan Majlis Mesyuarat Negara dalam jumlah kapasiti yang terhad. Rakaman persidangan harian juga boleh diikuti melalui saluran RTB Perdana pada pukul 9 malam dan selepas siaran Newsat 10. Sekian saja laporan khas untuk malam ini. Kembali bersama Muhammad Noh dan Haryanti untuk mengikuti berita seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluaran dalam negara kasar negara Brunei Darussalam bagi 9 bulan pertama tahun 2020 mencatatkan pertumbuhan positif. Kita ikuti laporannya seketika nanti bersama dengan bahan berita lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan contoh terbaik yang wajar diteladani bagi para belia yang merupakan aset amat berharga serta tonggak dan kekuatan negara masa depan dalam menjayakan wawasan negara 2035. Oleh itu, golongan belia perlu diasuh, dididik dan diberikan bimbingan yang betul dan sempurna sehingga menjadi golongan yang beriman, berilmu dan beramal berpandukan ajaran Islam. Penekanan itu dijelaskan antara intipati ceramah belia semasa Majlis Doa Kesyukuran bersempena setahun penubuhan sukarelawan belia yang diadakan di Masjid Ash-Shalihin, Jalan Perdana Menteri semalam. Hadir yang berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Osman, Menteri Hal Agama, dan yang berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Amiruddin Ehsan bin Pihin Orangkaya Saiful Muluk, Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Juga diadakan pelancaran Warta Belia edisi ke-7. Menteri Hal Agama dan Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan juga menyaksikan pameran mengenai perjalanan setahun sukarelawan belia. Majlis antara lain bertujuan melahirkan rasa syukur atas setahun perjalanan sukarelawan belia sebagai barisan hadapan ketika negara berdepan pandemik COVID-19 di samping menghargai bakti mereka dalam menyumbangkan bakti kepada negara. Acara Fun Fair An-Nur Harapan memberi peluang kepada orang awam dan pertubuhan lain berhimpun sebagai memberi sokongan kepada misi dan visi jangka panjang An-Nur Harapan dalam memperkasa belia agar menjadikan mereka berdikari dan menyumbang kepada masyarakat. Acara seumpamanya disempurnakan pagi tadi oleh Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Amiruddin Ehsan bin Pihin Orangkaya Saiful Muluk, Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Pelbagai aktiviti diadakan termasuk acara jualan. Fun Fair ini dibuka bagi kunjungan orang ramai sehingga Ahad ini bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang
dengan tiket dijual di pintu masuk funfair. 13 kes aktif COVID-19 masih menerima rawatan di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Dalam seran akhbar, Kementerian Kesihatan mengenai situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam melaporkan tiada kes jangkitan baharu dicatatkan dengan 1 kes sembuh hari ini. Sementara itu, jumlah kes jangkitan di negara ini kekal 203. Manakala jumlah keseluruhan kes sembuh adalah 187. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 62 kes. 724 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, 15,019 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. Manakala itu, 488 sampel ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 kepada 111,458 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Ekonomi negara Brunei Darussalam bagi tahun 2020 meningkat sebanyak 1.2% dengan sektor bukan minyak dan gas menyumbang sebanyak 9%, sementara sektor minyak dan gas mencatatkan penurunan 4.9%. Pertumbuhan pada tahun 2020 dicapai setelah keluaran dalam negeri kasar KDNK bagi 9 bulan pertama tahun 2020 mencatatkan pertumbuhan yang positif. Pada suku keempat tahun 2020, KDNK negara pada harga semasa berjumlah 4.1 bilion ringgit berbanding 4.8 bilion ringgit pada tempoh yang sama bagi tahun 2019. Menurut Jabatan Perancang Ekonomi dan Statistik JPES, Kementerian Kewangan dan Ekonomi, sektor minyak dan gas menyumbang sebanyak 44.8% kepada jumlah nilai tambah kasar. Sementara itu, sektor bukan minyak dan gas menyumbang sebanyak 55.2%. Pada harga tetap, keluaran dalam negara kasar bagi suku keempat tahun 2020 menurun sebanyak 1.4% tahun ke tahun. Ini adalah disebabkan oleh penurunan dalam sektor minyak dan gas sebanyak 8.6%. Penurunan dalam sektor minyak dan gas adalah terutamanya disebabkan oleh penurunan pengeluaran minyak mentah dan gas asli cecair. Sementara sektor bukan minyak dan gas mencatatkan peningkatan sebanyak 7.4%. Ia adalah disebabkan peningkatan aktiviti hiliran seperti pengeluaran produk petroleum dan kimia dengan nilai tambah kasar sebanyak 362.5 juta pada harga tetap. Ini diikuti dengan peningkatan dalam subsektor perdagangan borong dan runcit selaras dengan peningkatan permintaan domestik berikutan sekatan perjalanan keluar negara ketika penularan pandemik COVID-19 serta subsektor perkhidmatan kesihatan dan sektor pertanian. Mengikut pendekatan perbelanjaan, penurunan KDNK adalah berikutan penurunan permintaan luar iaitu ekspor barangan dan perkhidmatan sebanyak 10.2% tahun ke tahun. Permintaan dalam negeri juga mencatatkan penurunan disebabkan penurunan perbelanjaan penggunaan akhir kerajaan sebanyak 5.4% dan penurunan perbelanjaan kapital sebanyak 1.9%, khususnya pelaburan kerajaan. Walau bagaimanapun, penurunan ini diimbangi oleh peningkatan pada perbelanjaan penggunaan akhir isi rumah sebanyak 5% KDNK mengikut pendekatan perbelanjaan pada harga tetap. Laporan penuh KDNK suku keempat 2020 boleh didapati melalui laman sesawang JPES www.deps.gov.bn. Negara Brunei Darussalam mempunyai kadar penggunaan air tertinggi di rantau ini. Justru sebagai pengguna yang bijak, kita bertanggungjawab dalam menjaga kebersihan sumber air
jimatkan penggunaannya serta bersabar sekiranya menghadapi masalah air. Ia antara intipati yang ditekankan dalam khutbah Jumaat hari ini yang bertajuk Menghargai Nikmat Air. Sebagai pengguna, kita seharusnya peka, prihatin dan memberikan kerjasama dalam penggunaan air dan jangan membazir air. Salah satu cara untuk kita mengurangkan pembaziran air ini ialah melaporkan dengan segera kepada pihak-pihak tertentu jika berlaku kebocoran paip air dan seumpamanya. Dengan demikian, kita telah dapat melepaskan tugas dan tanggungjawab kita sebagai warga yang prihatin bagi mengelakkan berlakunya pembaziran penggunaan air. Marilah kita sama-sama menghargai nikmat air yang telah dikurniakan Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan mengubah sikap dan mengambil langkah berjimat cermat dalam penggunaan air bagi mengelakkan pembaziran. Bersabar jika terjadi sebarang masalah air seperti penutupan air sementara ataupun hujan berpanjangan yang menyebabkan sumber air keruh, kekuningan dan seumpamanya. Dalam menghadapi keadaan begini, sebagai pengguna, kita hendaklah memberikan kepercayaan kepada jabatan yang telah diamanahkan untuk melaksanakan dan menjalankan tugas dan tanggungjawab mereka. Anugerah Makanan Brunei dengan kerjasama syarikat Masia mengadakan acara membuat tumpi terbesar pertama di negara Brunei Darussalam. Acara berlangsung petang tadi di Pasar Pelbagai Barangan Gadong. Antara yang hadir Pengiran Muhammad Amir Rizal bin Pengiran Haji Mahmud, Setiausaha Tetap Pentadbiran, Kewangan dan Estet Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Juga hadir Puan Yang Terutama Nahida Rahman Shumona, Pesuruhjaya Tinggi Republik Rakyat Bangladesh ke negara Brunei Darussalam. Tumpi besar tersebut berukuran 100 cm. Acara diadakan bagi mempromosikan makanan tempatan terutamanya tumpi dalam kalangan masyarakat dan memecah rekod baharu kebangsaan bagi pembuatan tumpi terbesar. Sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan ke-37, Majlis Perundingan Kampung Tanjung Bunut Mukim Kilanas menganjurkan acara cabaran memancing Taman Miyaji 2021, peraduan fotografi flora dan fauna dan peraduan melukis dan mewarna bagi kanak-kanak. Acara diadakan di Taman Miyaji, Kampung Tanjung Bunut. Acara dimeriahkan dengan peraduan fotografi flora dan fauna dan peraduan melukis dan mewarna bagi kanak-kanak. Peraduan fotografi flora dan fauna diadakan lebih awal bagi membolehkan para peserta membuat penggambaran persekitaran taman tersebut termasuk mengadakan tracking sambil membuat penggambaran dan membolehkan penghakiman dijalankan secara terperinci. Acara akan disambung pada hari Ahad dengan cabaran memancing. Kasih besar. Ya, tukar-tukar lain, ada lagi lain. Pembuatan kuih muih Melayu Brunei tidak akan pupus jika ada generasi muda meneruskan pembuatannya di samping masih ada yang mahu menikmatinya. Namun generasi muda perlu adanya pendedahan kepada asas pembuatan kuih di samping minat dan semangat untuk memelihara warisan khazanah bangsa. Para ahli Persatuan Wanita Kampung Junjungan Pewaja mengambil inisiatif tersebut semasa cuti persekolahan ketika ini dengan berkunjung ke kediaman salah seorang pengusaha kuih muih Melayu Brunei di Kampung Melaut. Serombongan pelawat lebih 20 ahli pewaja ini berpeluang menyaksikan demonstrasi pembuatan beberapa jenis kuih muih Melayu. Dengan menyaksikan sendiri demonstrasi ini, segala ilmu yang mereka perolehi akan dapat memberi semangat para ahli untuk mengetahui kewujudan kuih muih Melayu dan mencubanya sendiri agar ia kekal dan berterusan hingga ke generasi seterusnya. Dengan kunjungan seumpamanya juga boleh memberi manfaat kepada para belia dan suri rumah tangga untuk memulakan perniagaan kuih muih dan masakan tradisi. Ini kerana melalui perniagaan dan perusahaan kuih muih dan masakan antara faktor yang mampu mengekalkan kuih muih tradisi terus bertahan dalam era moden ini dan terus kekal di pasaran.
Masa ni kadang nak cuti sekolah. Jadinya diorang dapat mengisi masa lapang mis diorang dengan mengikuti lawatan ini lah. Lawatan yang bermanfaat untuk kanak-kanak dan juga orang Ketanyi supaya Ketanyi dia lupa, supaya makanan tradisional Ketanyi itu indah pupusnya orang. Baguslah ada aktiviti masa cuti sekolah ini. Ada masa untuk belajar kuih muih Brunei. Masa terluang bagi para pelajar bagi musim cuti persekolahan ketika ini terus diisikan dengan pelbagai aktiviti yang dianjurkan oleh pelbagai pihak di negara ini. Hari ini, Jerodong Park Country Club Sedaran Berhad JPCC mengadakan aktiviti JP Little Minds di Jerodong Park Colonnade. Pihak penganjur melaksanakan aktiviti berunsurkan kekeluargaan antaranya sack race, penalty kick, obstacle run, permainan karnival yang mana para pengunjung juga berpeluang memenangi hadiah bagi yang berminat menyertai aktiviti-aktiviti tersebut. Juga diadakan antaranya Movie Night yang akan diadakan malam ini hingga 21 Mac dan dari 25 hingga 26 Mac. Bersempena dengan World Syndrome Day, beberapa aktiviti juga akan diadakan antaranya aktiviti mewarna dan seni lukis. Antara yang menjadi tarikan pengunjung juga aktiviti sentuhan seni graviti di pondok-pondok Jerodong Park Colonnade dan Grandstand, berhampiran paddleboat dari hasil kreativiti anak-anak muda tempatan kumpulan Guerrilla Architects. JPCC juga membukakan pertandingan fotografi bagi para peminatnya yang memfokuskan keindahan seni graviti yang terdapat di Jerodong Park Playground. Bagi butiran lanjut mengenainya, ikuti Instagram Jerodong Park, Facebook Jerodong Park Playground atau layari www.jerodongpark.com.